tetapkan. InsyaAllah penceramah malam ini itu diundang Al-Fadhil Ustaz Khairul Nizam bin Husin. Ustaz saya ingat berasal dari negeri Selangor, namun Ustaz tinggal dalam kejiranan kita ini. InsyaAllah sama-sama kita dengar perkongsian yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz pada taqabbal majhul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh, addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma amin, amma ba'd. Terima kasih saya ucapkan pada Tuan Pengerusi Majlis yang saya hormati, Fadil Tuan Imam, seterusnya para asatizah yang berada di sini, seterusnya kepada seluruh ahli jemaah surau yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya saya mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan keizinan daripada Allah kita dapat bertemu. Walaupun saya rasa kecil je kat sini, asatizah ramai, jarang kita pergi ke satu surau, dalam surau tu asatizah ramai. Asatizah daripada Maghribi ada, asatizah daripada Mesir ada. Jadi saya lah yang paling kecil sekali kebetulannya. Walaupun berasal daripada Selangor, tapi kes Covid punya pasal tak boleh nak balik Selangor, duduklah penumpang di rumah mak tua sebentar. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, direzekikan Allah kita dapat bertemu pada malam yang berbahagia ini. Dan insya-Allah saya diminta oleh Tuan Pengerusi tadi untuk membicarakan tentang vaksin, vaksin khususnya vaksin COVID-19 lah, yang menjadi antara perbahasan yang berlega di dunia ini. Bahkan bukan sekadar di Malaysia, bahkan kalau saya cuba tengok dibincangkan juga oleh para ulama di pelbagai tempat, khususnya di Mesir lah, khususnya di Mesir, tempat kami mengaji satu ketika dahulu. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dia sebut vaksin, vaksin ni satu ubat, ubat yang tujuannya adalah untuk pencegahan. Macam kalau kita tengok dulu masa kita kecil-kecil, kita ambil BCG, itu juga salah satu vaksin. Dulu ada penyakit cacar, dan alhamdulillah penyakit itu dah tak ada, dengan sebab kekuatan tubuh itu diaktifkan melalui vaksin. Jadi secara mudahnya vaksin ni dia termasuk dalam kategori ubat. Dia termasuk dalam kategori ubat. Maka apabila bicara tentang vaksin COVID, dia sebenarnya bicara tentang apa pendapat syarak dari segi penggunaan ubat khusus yang didakwa boleh mengawal penyakit ini daripada terus merebak. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita cuba selami kegusaran, pada asalnya manusia memang nak berubat. Nak pula kita pada hari ini dapat satu keadaan yang lain daripada yang lain. Tak pernah dulu kita sembahyang jauh-jauh. Saya ingat dulu pernah tengok satu filem berkenaan dengan Salahuddin Al-Ayyubi, tapi orang putih dia buat dia komentari. Dia orang yang berlakon jadi Salahuddin Al-Ayyubi, lepas tu sembahyang jarak-jarak. Saya kata ini bukan sembahyang orang Islam. Tapi subhanallah, Allah takdirkan tak pernah kita jumpa dalam kitab-kitab fiqh kita terpaksa sembahyang macam ni. Dan subhanallah, bukan sekadar di Malaysia, bahkan satu dunia Islam, secara orang kata apa, secara tanpa dirancang muafakatnya begitu, atas dasar kerana demi untuk mengelakkan daripada penyakit ini terus tersebar. Jadi kalau kita tengok, COVID ini telah menyebabkan banyak perubahan, khususnya dari segi ibadat. Kita di Perak sembahyang 40 orang,
Macam di Selangor saya tanya ayah saya, terus tak boleh, terus tak boleh. Setengah tempat boleh duduk dalam beberapa orang saja, kurang daripada 40, lari terus daripada apa yang kita pernah belajar dalam kitab-kitab fiqh sebelum ni. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, secara asasnya berubat ini memang adalah satu tuntutan, tuntutan di dalam Islam. Bila sebut berubat, maknanya dia adalah satu perkara yang semua orang sedia maklum. Bahkan kalau kita tengok baginda Nabi alaihi salatu wassalam juga pada zaman baginda telah menggunakan ubat-ubatan, ubat-ubatan yang tersedia pada zaman itu. Antaranya contoh berbekam, itu adalah teknologi yang ada pada zaman itu. Bahkan kata guru kami Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga melalui wahyu Allah Azza wa Jalla menyatakan, oh yang ni boleh jadi ubat, habatus sauda boleh jadi ubat, madu boleh jadi ubat, perkara begian-begian boleh jadi ubat. Jadi sebenarnya kalau kita tengok kata guru kami Fadilatul Syekh Yusri, saya belajar hadis daripada beliau dan kebetulannya beliau seorang syekh dan masa sama seorang doktor bedah. Jadi kata guru kami tadi, Allah Azza wa Jalla telah memberitahu kepada Nabi benda begian-begian boleh jadi ubat. Lalu melalui lisan baginda Nabi, Nabi telah membawa satu perkara baru dalam dunia perubatan, dan Nabi telah menyatakan perkara-perkara begini. Tujuan dia apa? Supaya para doktor mengkaji, mengembangkan lagi perbahasan ni. Bila sebut madu itu ubat, bila sebut madu ubat, Nabi tak sebut cara minum madu macam mana. Kita nak tunggang dua botol ke setiap hari kan? Kalau orang tu kena kecil manis pun nak makan madu juga ke? Habatus sauda, berapa banyak kita nak minum, penyakit apa yang sesuai. Walaupun disebut habatus sauda itu ubat bagi segala penyakit, namun itu adalah kunci yang Nabi alaihi salatu wasallam beritahu, dengan maksud selepas itu para doktor kena kaji untuk memastikan ubat ni sesuai untuk apa. Okey, kalau penyakit ni macam mana, dia sesuai atau tidak. Itu maknanya dalam bidang kedoktoran. Maknanya kalau kita lihat dalam hadis ni, Nabi alaihi salatu wasallam membawa satu maklumat-maklumat baru yang berpunca daripada wahyu turun kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi pun memberitahu kepada masyarakat, lalu akhirnya menjadi satu perkara yang diperbahaskan. Bahkan banyak juga dalam ucapan-ucapan baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang saya tak langsung membuktikan betapa ucapan Nabi itu betul-betul wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Sebagai contoh dalam hadis 40 yang biasa kita pelajari, Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawma. Dalam banyak nuskhah Arba'in Nawawiyah hadis 40 biasanya kita mendengar 40 yawman nutfatan. Lalu perkara ini dibincangkan oleh para doktor sebab bercanggah dengan sistem perubatan. Maksudnya kalau ikut zahir itu, kita dalam perut ibu kita 40 hari masih dalam keadaan nutfah, masih dalam bentuk sperma. Lalu bila dirujuk balik, rupanya Nabi sebut 40 yawman, kamu dihimpunkan dalam perut kamu selama 40 hari. Dan dalam hadis-hadis yang lain disebut dalam masa 40 hari itu kita diceritakan segala-galanya. Hari yang ke-41 ataupun 42 kita dah sempurna sebagai seorang manusia kecil dalam perut ibu. Maknanya ada perkara-perkara yang tidak dapat dibuktikan pada zaman Nabi, namun akhirnya dapat dibuktikan pada hari ini. Banyak-banyaklah. Maknanya Nabi secara tak langsung telah membuka satu kunci baru dalam ilmu perubatan. Antaranya kalau kita tengok dalam Sunan Abi Dawud sebagai contoh, bila Nabi sebut setiap hari kita perlu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di atas nikmat sendi. Lalu Nabi kata dengan semayang duha selesai semua kesyukuran tersebut. Kita ada tulang, setiap sendi kita ni Nabi kata ada 360. Maknanya perkara itu tak dapat dibuktikan pada zaman Nabi alaihi salatu wasallam. Hatta kata guru kami Fadilatul Syekh Yusri, dan beliau juga seorang doktor bedah, beliau pernah berborak dengan sahabat beliau yang memang perkhususan bahagian tulang. Lalu guru saya ni tanya, dalam badan kita ada berapa banyak sendi? Doktor bahagian tulang tu kata, saya pun tak tahu, tak pernah termasuk dalam sukatan pelajaran bahagian kedoktoran bahagian tulang kira berapa banyak sendi. Nabi dah sebut dah 360 sendi. Dan akhirnya mereka kira satu. Bayanglah sendi badan manusia ni punyalah banyak, tangan, telinga. Jadi setelah diteliti satu persatu, akhirnya betul mereka jumpa 360 sendi. Maknanya yang saya nak sebut peringkat awal adalah Islam tidaklah menghalang dari segi perubatan. Islam tidak menghalang dari segi perubatan. Bahkan kalau kita lihat
ayat Al-Quran, hadis-hadis baginda Nabi alaihi salatu wassalam, ada yang menyentuh tentang perubatan secara khusus. Bahkan dalam kitab-kitab hadis pun ada sebut kitabut tib, bab besar, tajuk besar bicara tentang perubatan yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebagai kunci kepada para doktor untuk mengkaji apa maksud Nabi. Kerana Nabi telah memberikan kunci, maka terserah pada doktor untuk mengkaji pula. Bila jadi isu vaksin corona ni, orang Arab panggil corona. Sebab tu kalau kita perasan dalam doa imam apa tu ustaz kita akan sebut Allahumma adfa'annal bala, khususan virus corona. Di masyhur di kalangan orang Arab sebut corona, mai ke kita covid, kita orang putih kan, bunyi yang putih sikit. Orang Arab sebut corona. Jadi dia adalah satu penyakit yang sampai ke hari ini belum ada satu penyelesaian yang dapat menyelesaikan penyakit ini dari segi perubatan. Cuma akhirnya timbul isu perubatan, isu ubat khusus tentang corona ini ataupun covid ini yang kita panggil sebagai vaksin. Kalau kita tengok, bila bicara tentang vaksin, orang mula takut ada lebih kurang 3 sebab. Ketakutan yang pertama, yang ini umum kepada semua manusia, iaitu adakah dia itu betul-betul berkesan atau dia sebenarnya akan memberikan kesan sampingan. Dan banyak tersebar orang yang dapat vaksin akhirnya mati. Tersebar, kita tak tahu sejauh mana kebenarannya. Dan kita pun tak pernah lagi disuntik oleh vaksin tu. Tapi dah mula tersebar berapa orang yang kena vaksin akhirnya mati. Jadi kerisauan yang pertama, betul ke dia memberikan manfaat atau sebenarnya memudaratkan kita. Masalah yang kedua adalah sebenarnya memang itu ubat ke sebenarnya ini adalah satu perancangan barat, dia satu perbahasan yang lain. Maknanya konspirasi itu satu teori yang lain. Jadi orang boleh takut juga bab ini. Tapi dua ini dia berkait dengan seluruh alam lah, kita boleh kata perbahasannya gitu. Yang ketiga khusus kepada kaum muslimin, iaitu isunya kandungan dalam vaksin itu, adakah ianya kandungan yang kena dengan syariat ataupun tidak, ada unsur-unsur najis ataupun tidak. Dan yang menjadi perbahasan di kalangan para ulama dari segi fiqh adalah yang bahagian yang ketiga ini, iaitu adakah ubat yang mengandungi najis itu dibenarkan oleh syariat ataupun tidak. Dan biasa kita dengar dalam vaksin ni kemungkinan ada gelatin babi, ada DNA babi dan sebagainya yang dicampurkan dalam ubat untuk tujuan perubatan. Jadi para hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, secara asas bagaimana yang saya sempat tengok dalam kenyataan daripada Al-Azhar sendiri, daripada Universiti Al-Azhar sendiri, berkenaan dengan harus atau tidak menggunakan vaksin yang kalaulah betul dalam vaksin itu ada unsur-unsur najis, dan kita semua sini maklum babi itu adalah najis. Main kalaulah di dalam perubatan itu ada unsur najis, adakah syariat membenarkan perkara tersebut ataupun tidak? Lalu beberapa perkara yang disebut oleh Al-Azhar Al-Sharif di dalam satu kenyataan rasmi daripada Al-Azhar Al-Sharif, iaitu pada 5 Januari 2021, baru sangatlah kenyataannya keluar pada 5 Januari 2021, menceritakan bahawa beberapa perkara yang asas yang kita kena tahu. Yang pertama, Islam tidak melarang ubat yang tidak mengandungi najis. Secara dasarnya sebarang ubat yang tidak mengandungi unsur-unsur najis, main ubat-ubatan yang kandungannya adalah perkara-perkara yang halal, sama ada tumbuhan atau binatang yang disembelih, maka ia memang tidak menjadi masalah. Main benda halal memang tidak menjadi masalah. Yang keduanya disebut oleh Al-Azhar Al-Sharif, kita juga sedia maklum bahawa Islam tidak membenarkan menggunakan najis dalam perubatan. Islam tidak membenarkan penggunaan najis di dalam perubatan. Maknanya kalau contoh kalau kita tengok kadang-kadang herba Cina kadang-kadang makan benda-benda binatang yang tidak halal dimakan, dan ini herba perubatan Cina, kita orang Islam boleh ambil atau tidak? Tidak boleh. Sebab secara dasarnya menggunakan ubat yang mengandungi unsur-unsur haram ini adalah tidak dibenarkan oleh syariat. Masalah yang ketiga yang dibincangkan di sini adalah bagaimana sekiranya tidak ada ubat lain. Kalau ada ubat lain, ada ubat yang halal dan masa sama ada juga ubat yang haram.
Boleh tak saya pergi kepada yang haram? Tidak boleh. Sebab ketika itu kita ada peluang untuk berubat secara halal. Sebab konsep Islam tidak boleh kita berubat dengan perkara yang haram. Kita perlu berubat berdasarkan ubat-ubatan yang bersih, yang halal. Persoalannya yang dibincangkan selalu di kalangan para ulama, sekiranya tidak ada ubat lain. Sekiranya tidak ada ubat lain, boleh atau tidak kita menggunakan najis ketika itu? Dia sebut najis ni maknanya bukanlah semata-mata najis yang kita faham. Maknanya apa yang keluar daripada dua kemaluan tu. Najis ni apa saja yang dikategorikan oleh syariat sebagai najis. Termasuklah apa yang keluar daripada dua kemaluan atau yang diambil daripada binatang bangkai. Binatang yang mati dalam keadaan tidak disembelih, atau disembelih tapi binatang tu tak boleh dimakan. Contoh macam rimau, buaya sebagainya. Kalau kita sembelih sekalipun tetap dia adalah bangkai. Atau diambil terus daripada macam babi, memang kalau disembelih macam mana pun tetap tidak boleh digunakan. Jadi perbahasannya, kalaulah tidak ada ubat lain melainkan hanya ubatan yang berpunca daripada najis, adakah ianya dibenarkan oleh syariat ataupun tidak? Maknanya yang disebut oleh ramai para ulama, semua najis tidak boleh dijadikan sebagai ubat melainkan terpaksa. Cuma ada hadis yang menyatakan melainkan arak. Kalaulah arak satu-satunya ubat, ada hadis yang menunjukkan tidak boleh menggunakan arak sebagai ubat. Mai arak dia bukan ubat, dia adalah racun. Tetapi selain daripada arak, para ulama menyatakan bahawa apabila Allah Azza wa Jalla membenarkan seseorang yang dalam kelaparan untuk makanan-makanan yang haram. Contoh kalau kita masuk hutan, tiba-tiba tak ada makanan langsung, yang ada kebetulannya binatang yang haram, maka ketika itu halal atau tidak untuk kita makan? Allah Azza wa Jalla menyebut sebagai contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 173, innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wama uhilla lihi ghairillah faman itturra ghaira baghin wala 'adin fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Ayat ini adalah satu kaedah ataupun ayat yang menjadi sebab kepada timbul satu kaedah besar dalam agama kita, iaitu ad-darurat tubihul mahzurat. Segala benda yang haram tidak akan jadi halal melainkan kalau sudah sampai ke tahap terdesak. Tak ada cara lain. Demi untuk menyelamatkan nyawa, demi untuk menyelamatkan keselamatan tubuh badan, terpaksa menggunakan benda haram. Maka ketika itu wajib untuk kita menggunakan benda haram tersebut. Sekiranya tanpa menggunakan benda haram itu, kita akan bawa kepada kematian. Sebab ada satu lagi konsep dalam Islam, iaitu Islam datang untuk menjaga nyawa. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu mencampakkan jasad kamu, tubuh kamu dengan tangan kamu sendiri, maksud dengan sebab usaha kamu, jangan kamu campakkan tubuh badan kamu ke dalam kebinasaan. Jadi sebab itu dibincangkan oleh para fuqaha, sebagai contoh kalau satu orang dalam kelaparan yang bersangatan, dia tidak ada benda lain melainkan hanya benda haram. Ketika itu kalau dia tak makan, dia berdosa. Sebab dengan makan dia akan dapat menjaga nyawa dia. Dan nyawa ini adalah amanah Allah Azza wa Jal untuk kita jaga, sebab nyawa ini bukan kita punya. Nyawa ini adalah barang pinjaman Allah Azza wa Jal. Jadi Allah telah menyatakan dalam ayat ini, barang siapa yang sudah sampai ke tahap mudarat, dalam keadaan dia bukan mahu makan secara asal, dia bukan mahu makan benda haram, tapi sudah sampai ke tahap darurat, walaupun sebelumnya Allah telah mengatakan, aku telah mengharamkan, Allah telah pun, sesungguhnya yang Allah telah haramkan adalah bangkai, darah, daging babi, dan apa saja yang disembelih bukan dengan sembelihan yang disebut padanya nama Allah Azza wa Jal. Tapi kalau sudah sampai ke tahap darurat, fala isma alaih, maka tiada lagi dosa ketika itu. Maknanya apabila ayat ini difirmankan oleh Allah kepada Nabi, para ulama telah membuat satu kaedah dalam Islam, iaitu ad-darurat tubihul mahzurat. Semua benda-benda yang bersifat terpaksa demi untuk jaga nyawa, demi untuk jaga tubuh badan, akan menghalalkan benda-benda yang pada asalnya diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Tetapi ada satu lagi kaedah sebut walakin tuqaddaru biqadriha, tapi hendaklah berdasarkan kadarnya. Kalau untuk hidup, katakan kalau satu orang masuk hutan, sekadar untuk hidup, sekadar dia ambil barang segenggam daging yang haram, dia jumpa monyet contoh, dia pun sembelih monyet, ambil daging monyet, dia tak boleh nak masak
masak sate, buat masak rendang. Dia takat yang dia perlu untuk hidup. Berasa kalau sampai dia menggigil, makan lagi. Maknanya dia hanya sekadar perlu jaga diri dia supaya tidak mati. Tapi untuk lebih daripada kadar keperluan, itu diharamkan oleh syariat. Baik. Dari segi isu vaksin, masalah yang berlaku adalah dari sudut, adakah sekiranya dalam vaksin itu ada unsur babi? Sebagai contohlah yang banyak dibincangkan isu babi lah. Katakan tak ada isu babi pun, tapi ada benda-benda haram yang lain. Dia ambil daripada janin ke, kadang-kadang perubatan tertentu juga. Dia menggunakan janin ataupun menggunakan tisu binatang-binatang yang tidak halal dimakan. Memang babi itu sekadar contohlah, tapi yang secara umumnya sebarang benda-benda yang tidak halal, yang tidak dianggap sebagai halal di sisi syariat, tiba-tiba dijadikan sebagai salah satu benda dalam perubatan tersebut. Adakah ia dibenarkan ataupun tidak oleh syariat? Okey, hari ini kalau ada ubat lain, bahkan Al-Azhar juga telah menyebut dalam kenyataan ini, wa yuwassil Azharu Syarif al-marakiz al-bahsiyah bi bazl al-juhud li intaj liqah la yashtamilu ala syai'in min al-mahzuri syar'an. Kenyataan yang dikeluarkan oleh Al-Azhar Al-Syarif pada 5 Januari baru ni, Al-Azhar telah memberikan cadangan kepada pihak yang berautoriti dalam bidang perubatan untuk mencari ubat yang tidak ada unsur-unsur yang diharamkan oleh syariat. Maknanya tanggungjawab pada doktor untuk mengkaji. Pada doktor Muslim kena kaji mana-mana ubat yang sesuai untuk melawan virus COVID-19 ini, tetapi ubat itu mestilah berdasarkan perkara-perkara yang halal. Tapi kalau tak jumpa sampai ke hari ini, melainkan padanya ada unsur yang haram, maka di sini ada dua perbahasan yang akan dibincangkan. Pertama, adakah sesuatu unsur yang haram itu apabila sudah dicampur dengan unsur lain sampai akhirnya unsur yang haram itu tidak wujud disebabkan pencampuran secara kimia, adakah itu dibenarkan oleh syarak ataupun tidak? Okey, di sini akan dibincangkan oleh para fuqaha. Yang keduanya, sekiranya benda itu haram, maknanya katakan benda itu haram sama sekali, adakah sudah sampai ke tahap darurat untuk kita menggunakan vaksin yang ada unsur haram ataupun tidak pada hari ini? Jadi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita teliti dari segi pendapat fiqh yang lama, pendapat dalam kitab-kitab fiqh yang lama, ada satu perbahasan yang dipanggil sebagai al-istihalah. Al-istihalah. Al-istihalah ini dalam perbahasan mazhab kita, mazhab Sayyidina Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, adalah merujuk kepada satu keadaan, iaitu apabila seseorang dia peram minuman yang ada minuman manis, dia peram sampai akhirnya jadi mabuk. Kemudian dia tak minum, dia biar lagi sampai akhirnya jadi cuka. Okey, main arak yang diperam, main kalau dah sampai tahap mabuk, arak lah. Dan arak dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i adalah najis. Arak itu adalah najis. Selain daripada minum arak adalah haram, arak tu sendiri kalau kena pada jasad kita, seperti kalau kita terkena pada jasad kita air kencing, tidak sah buat sembahyang dan perlu dibersihkan kerana dia dianggap sebagai najis. Kenapa arak najis? Kerana dia memabukkan. Kerana dia adalah arak, maka dia adalah najis. Jadi dalam mazhab kita, mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, dibincangkan sekiranya arak itu tidak dimasukkan sebarang benda lain, maka kita biarkan dia semata-mata tanpa masuk ubat, kita biar semata-mata, akhirnya dia berubah. Maknanya kita tunggu lama-lama, macam orang tua-tua dulu, dia nak dapatkan apa tadi Khal cakap Melayu, cuka nak dapatkan cuka tu, dia nak tunggu sampai cuka. Dia akan tahu, okey, kalau dia macam di Kedah dulu, saya dengar ayah saya cerita, air nira tu sebelum dia nak jadi cuka, dia ada beberapa hari, hari ni jangan minum, sebab masa tu tengah masih lagi mabuk. Sampai pada satu waktu, okey, dah boleh minum, maknanya dah jadi cuka. Jadi dalam mazhab Sayyidina Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, sekiranya sesuatu najis bertukar kepada benda lain, satu najis bertukar kepada benda lain, maknanya dalam konsep fiqh dipanggil al-istihalah, berlaku perubahan, at-taghyir daripada satu keadaan ke satu keadaan, perubahan daripada satu bentuk ke satu bentuk. Adakah ketika itu dia menjadi halal atau tidak?
Jadi dalam mazhab kita, mazhab Sayyidina Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, hanya arak sahaja yang kalau berubah daripada arak kepada benda lain yang bersih, yang halal, maka kita biar arak tu sampai arak tu jadi cuka, atau kalau tak jadi cuka sekalipun dia jadi air lain contoh, yang penting dia sudah tidak lagi memabukkan, hanya arak sahaja yang dianggap tidak bernajis kalau sudah bertukar. Ini pendirian mazhab kita, mazhab Sayyidina Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Kerana dalam pemikiran cara fikir Sayyidina Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, arak ini kenapa dia najis? Kerana dia memabukkan. Maknanya kalau hilang mabuk itu, hilang unsur memabukkan pada arak, maka ketika itu hilanglah sebab mengapa benda itu diharamkan. Dalam ilmu usul fiqh dia panggil illah. Main satu benda kenapa dia haram? Bila dikaji oleh para ulama, arak diharamkan bukan kerana bau dia, bukan kerana dia berbuih, tetapi diharamkan kerana dia memabukkan. Maknanya iza wujidatil illah wujidal hukmu wa iza intafat intafa. Kalau illah ini masih ada, maknanya sebab pengharaman arak masih ada, iaitu unsur mabuk tu masih ada, maka arak adalah diharamkan lalu dia dianggap najis. Tapi kalau unsur yang mengharamkan arak dah tak ada, hilang mabuk dia, maka bila illah hilang, sebab kepada pengharaman sudah hilang, maka ketika itu arak sudah tidak dianggap arak. Maka bila dia sudah tidak lagi memabukkan, hilanglah sebab untuk dia dianggap sebagai najis. Jadi sebab itu dalam mazhab kita, mazhab Sayyidina Al-Imam Asy-Syafi'i, hanya arak sahaja yang kalau bertukar daripada satu cecair kepada satu cecair yang lain, maka ia dianggap halal. Tapi dalam mazhab kita agak ketat dengan syarat tidak dimasukkan benda lain. Jangan campur benda lain. Kalau contoh arak tu kita nak jadi cepat dia jadi cuka, katakan kita bubuh garam atau kita bubuh apa sajalah benda-benda yang elok, yang bersih, tetapi dicampurkan dengan arak. Kalau arak tu bertukar jadi cuka sekalipun, dia tetap bernajis. Sebab bila campur benda lain, ni cara fikir mazhab Sayyidina Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Katakan saya peram nira untuk tujuan buat cuka. Saya bubuh di sini, akhirnya dalam hari keempat, hari kelima dah mabuk. Saya tak minum lah. Tapi nak bagi cepat, katakan nak tunggu sampai jadi cuka mengambil masa dekat seminggu. Saya letak satu benda, katakan saya tak tahulah cara nak cepat jadi cuka macam mana. Katakan letak halia. Contoh, saya ambil halia, beli halia dekat kedai Speedmart tu. Beli halia, saya letak. Bila saya masukkan halia ke dalam air itu adalah arak. Arak akan menajiskan halia. Jadi halia sudah mutanajis, dia sudah bernajis. Apabila arak tu bertukar menjadi cuka, halia itu masih bernajis, maka najis yang ada pada halia itu akan menajiskan pula cuka. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i, kalau kita bubuh benda yang bersih dimasukkan ke dalam arak, sebab tu dia masih arak. Kalau arak dah bertukar jadi cuka sekalipun, tetap cuka itu tidak boleh diminum kerana dia sudah menjadi cuka yang bernajis. Cuka yang sudah bernajis sebab contoh tadi kita dah masukkan halia tadi, halia tu bila tersentuh saja arak, dia sudah menjadi bernajis, maka dia tetap bernajis. Apabila arak bertukar jadi cuka, halia itu pula yang akan menajiskan cuka, lalu cuka pun tak boleh diminum. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i kita, kalau kita ingat lagi masa kita belajar kecil-kecil dulu, apabila arak bertukar menjadi cuka tanpa ada benda lain, maka cuka itu halal. Namun kalau sudah ditukar kepada benda lain, tetapi dimasukkan benda-benda lain bersama dengan arak tersebut, kalau sudah bertukar jadi cuka sekalipun, tetap tidak boleh diminum. Ini asal dalam mazhab Imam Syafi'i. Selain daripada tu, hanya cuka saja, hanya arak saja ke? Benda lain boleh? Dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Sebab cara faham Sayyidina Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, arak yang kita boleh kata dia halal sebab hilang illah. Hilang sebab pengharaman arak. Kerana arak diharamkan kerana memabukkan. Hilang mabuk, hilanglah nama dia sebagai arak. Adapun benda lain, contoh dalam kitab disebut, katakan kita masukkan babi dalam kilang. Dalam kitab disebut kita masukkan babi di dalam kilang proses buat garam. Akhirnya disebabkan lama dia binatang tu dalam tu, si mayat tu dalam tu,
akhirnya dia pun sudah mereput, dan dia pun akhirnya sebab banyak garam, dia pun bertukar menjadi garam. Disebut dalam kitab-kitab fiqh, kalaulah bangkai seekor babi bertukar menjadi garam, adakah ia halal ataupun tidak? Dalam mazhab Syafi'i kita tidak halal, sebab dia tetap babi. Walaupun dia bertukar, tetapi masalahnya dia adalah babi. Maka walaupun dia bertukar sekalipun, sebenarnya dia adalah hakikatnya adalah babi. Asalnya adalah babi. Pengharaman dia bukan sebab dia bertukar nama. Dia diharamkan sebab ain dia itu adalah diharamkan. Berbeza dengan arak. Arak diharamkan kerana unsur memabukkan. Hilang mabuk, maka tiadalah pengharaman. Sebab tu kalau kita nak fahami isu vaksin berdasarkan mazhab Sayyidina Al-Imam Asy-Syafi'i, walaupun vaksin ni tak timbul dalam zaman Sayyidina Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, tetapi gaya pemahaman Sayyidina Al-Imam Asy-Syafi'i, kalau pada hari ini kalau kita nak hukum isu vaksin ini, kalau betul ada unsur babi, dimasukkan sedikit tisu babi katakan di dalam vaksin, maka dalam mazhab Imam Syafi'i haram guna vaksin. Okey, dalam mazhab Sayyidina Al-Imam Asy-Syafi'i haram guna vaksin. Tapi nanti kita akan timbul satu masalah. Okey, dia haram tetapi dah tak ada ubat lain. Macam mana Sayyidina Al-Imam Asy-Syafi'i? Imam Syafi'i kata kalau dah tak ada ubat lain, benda haram pun boleh guna. Maknanya kalau ada ubat lain selain daripada vaksin yang ada unsur-unsur yang tidak halal, tidak boleh menggunakan vaksin yang ada unsur haram dalam mazhab Sayyidina Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Namun kalau sudah tidak ada ubat lain dan kita memang terdesak untuk menggunakan ubat tersebut demi untuk menjaga nyawa, macam yang kita hadapi pada hari ini, ramai orang dah meninggal sebab isu Covid. Jadi ia bukan satu isu yang sudah tidak sampai ke tahap darurat, sampai kita semayang pun jadi berjauh-jauh sebab takut boleh membawa kepada kemudaratan, boleh membawa kepada masalah nyawa. Maka apabila nyawa manusia itu sudah berada dalam keadaan bahaya, dalam mazhab kita, mazhab Sayyidina Al-Imam Asy-Syafi'i sekalipun, kalau tak ada ubat lain melainkan hanya ubat yang haram, boleh makan ubat tersebut berdasarkan yang perlu saja. Maksudnya kalau untuk penyakit ini perlukan kepada berapa suntikan, hanya itu saja. Sebab kalau lebih daripada itu, dia sudah tidak ada keperluan. Bila tak ada keperluan, dia akan termasuk di dalam melakukan perbuatan yang haram. Jadi itu cara fahaman mazhab kita, mazhab Sayyidina Al-Imam Asy-Syafi'i. Kalau betul dalam vaksin tu ada unsur babi, dia adalah ubat yang diharamkan. Tetapi dengan maksud kalau tak ada ubat lain, masa itu kita diwajibkan untuk menggunakan ubat ini walaupun pada asalnya haram atas dasar untuk menyelamatkan nyawa. Bayangkan kalau kita dalam hutan pun kita boleh makan babi betul. Ini bukan makan babi, ambil sikit je unsurnya. Kalau ada contoh, dimasukkan ke dalam campuran ubat-ubat yang lain. Dalam keadaan kalau di hutan dah tak ada makanan melainkan ada daging babi pun, kita dah dibenarkan oleh Allah Azza wa Jal sebagaimana disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 173. Maknanya dari segi perubatan semestinya adalah dibenarkan kalau sudah sampai ke tahap keperluan dan mendesak. Cumanya ini adalah saya sebut berdasarkan mazhab kita, mazhab Sayyidina Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Tapi kalau kita teliti fatwa yang disebutkan oleh banyak tempat, antara yang saya rujuk adalah fatwa daripada Al-Azhar sendiri dan fatwa yang dikeluarkan oleh Jabatan Fatwa, dia panggil Darul Ifta'il Misriyah, Jabatan Fatwa Kebangsaan Mesir. Dia ada dua, Al-Azhar lain, Jabatan Fatwa lain. Al-Azhar lebih kepada pendidikan. Dalam masa yang sama, kadang-kadang bila timbul isu-isu global ini, Al-Azhar juga ada suara. Tapi dalam masa yang sama, dia ada Jabatan Fatwa dia, Jabatan Fatwa Kerajaan Mesir. Dalam Mesir sebelah luar tu muftinya seorang saja. Jadi mufti dia akan berbincang dengan tenaga-tenaga fatwa yang lain dan mereka akan keluarkan kenyataan di peringkat mereka. Bila kita rujuk apakah pendapat para ulama dalam isu ini, bukan lagi berdasarkan mazhab Syafi'i tapi melihat kepada isu fatwa. Fatwa ni maknanya para ulama kita dia meneliti bukan lagi berdasarkan mazhab kita lah. Dia akan meneliti berdasarkan pelbagai mazhab dan dia akan lihat dari segi bahayanya dan sebagainya. Lalu yang diputuskan oleh Al-Azhar Asy-Syarif, begitu juga yang diputuskan oleh Jabatan Fatwa Kebangsaan Mesir, Darul Ifta'il Misriyah, mereka berpegang dengan pandangan mazhab lain, iaitu apabila satu benda sudah berubah zatnya, maka dia juga adalah dinamakan al-istihalah.
Maksudnya kalau ikut mazhab Syafi'i hanya satu saja, iaitu arak. Tapi dalam mazhab yang lain, kalau bertukar apa benda sekalipun daripada satu objek ke satu objek yang lain, walaupun tak ada darurat, contoh dia ambil tisu babi, dimasukkan dalam ubat, diproses sampai dah tak ada dah unsur babi dalam tu, menggunakan konsep kimia sampai langsung tak ada unsur babi dalam ubat itu, hilang terus unsur babi dalam ubat itu, maka yang difatwakan ubat ini adalah halal. Maksudnya dia bukan satu ubat yang dianggap bernajis, kerana unsur najis itu sudah hilang. Jadi apabila hilang najis, hilanglah pengharaman. Ini berdasarkan mazhab yang lain, bukan dalam mazhab kita, mazhab Imam Asy-Syafi'i, dan ini yang telah difatwakan, yang dipilih oleh Al-Azhar Asy-Syarif atas dasar untuk merujuk kepada isu ubat kita pada hari ini. Jadi maknanya dalam isu ini kita boleh kata memang ada dua pendapat para ulama kita yang mengatakan kalau ikut cara kefahaman mazhab kita, mazhab Imam Asy-Syafi'i, apa saja unsur najis yang dimasukkan dalam ubat, hatta kalau dah tak nampak dah unsur najis sekalipun, tetap dianggap ubat itu bernajis. Macam isu tadilah, arak pun yang dah tukar jadi cuka pun, tapi sebab ada benda najis dalam tu ya. Contoh macam halia bernajis tadi, halia bernajis tu pun menajiskan arak yang sudah bertukar menjadi cuka. Maksudnya kalau ikut mazhab Syafi'i kita, kalaulah dalam ubat itu ada unsur haram, maka dia akan dianggap sebagai ubat yang mengandungi unsur najis. Unsur najis maknanya pada asalnya tidak boleh kita menggunakan sebarang ubat yang ada unsur najis. Ini cara faham mazhab kita, mazhab Imam Asy-Syafi'i. Adapun cara kefahaman sebahagian mazhab yang lain yang juga muktabar, mereka berpendapat bahawa istihalah ini, perubahan daripada satu objek ke satu objek lalu mengubah hukum ini, bukan hanya kepada isu arak, tetapi juga berkait dengan semua isu-isu yang lain. Semua isu-isu yang lain. Jadi termasuklah isu COVID kita ni. Vaksin COVID kalau betul memang ada unsur babi sekalipun, maka kalau sudah diproses secara kimia sampai dah tak ada unsur babi dalam tu, maka ia dianggap tidak haram. Dan ini yang difatwakan oleh Al-Azhar dan difatwakan oleh Darul Ifta Al-Mustiyah. Dan kalau kita tengok, Malaysia sendiri pun berpegang dengan pandangan ini. Dari segi fatwa, peringkat Malaysia pun mengambil apa yang telah didatangkan oleh disebut oleh Al-Azhar dan juga Darul Ifta Al-Musriyah. Maksudnya kalau dalam mazhab Syafi'i asasnya tak boleh. Pun begitu, kalaulah ubat itu sampai membawa kepada terpaksa menggunakan, maksudnya walaupun ianya adalah haram pada peringkat awal, kalau terpaksa digunakan, maknanya kesimpulannya vaksin boleh pada hari ini. Sama ada berdasarkan pandangan jumhur, yang peringkat awal mereka kata vaksin bukan najis sebab unsur najis sudah berubah secara kimia. Hatta dalam mazhab Imam Syafi'i sekalipun, walaupun ubat itu dihukum najis, tetapi realiti pada hari ini kita tak ada ubat lain. Kalau itulah satu-satunya ubat, maka wajib juga untuk kita mengambil ubat tersebut atas dasar untuk keselamatan nyawa. Maksudnya kalau hatta dalam mazhab Syafi'i sendiri pun, dia akan membawa kepada halal menggunakan walaupun ia adalah najis, kerana ad-darurat tubihul mahzurat wad-darurat tuqaddaru biqadriha. Satu benda yang mendesak, dia akan menyebabkan benda yang haram jadi halal, dan walaupun ia sudah jadi halal, dia perlu diambil berdasarkan yang sepatutnya saja, tidak boleh ada unsur berlebihan. Dan antara yang disebut oleh pihak Al-Azhar Asy-Syarif, dia guna satu kaedah idza daqal amru tasa'. Bila benda sudah jadi sempit, kita hendaklah luaskan. Maksudnya hari ni dah kita tak ada peluang lain melainkan hanya ubat ni saja yang ada. Maknanya kalaulah setakat ini itu saja ubat yang ada, maknanya kita sampai ke tahap ad-darurat dan tidak menjadi masalah untuk menggunakan sebarang benda yang haram demi untuk menjaga nyawa. Dalam kitab-kitab lama disebut, kalau contoh kita tercekik, kita tengah berjalan, tiba-tiba makan-makan tercekik, cekik sampai nak menapas dah tak boleh dah. Kebetulan masa tu air langsung tak ada, yang ada kebetulan botol arak. Masa tu kita hendaklah minum arak dengan tujuan untuk yang tercekik tu masuk dalam badan. Walaupun terpaksa minum arak yang piau, haram, tetapi demi untuk menjaga nyawa sudah dibenarkan oleh syariat. Alhamdulillah, itu saja perkongsian saya pada hari ini secara laju-lajunya berkenaan isu vaksin. Dan kalau kita tengok setakat ini memang yang difatwakan
secara rasminya kalau kita tengok banyak-banyak negara semua mengatakan tidak menjadi masalah untuk berpegang atau menggunakan vaksin COVID sekalipun padanya ada unsur-unsur yang haram pun begitu, sebagaimana Al-Azhar sebut, walaupun setakat ni tak ada yang halal. Contohnya menjadi kewajipan kepada para doktor untuk mengkaji, untuk meneliti, mencari ubat-ubat yang baru yang tidak ada unsur haram. Wallahu taala a'la wa alam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.